حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام تدعون فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. Tentu. Kata olehmu ya Muhammad, beriman, kata olehmu ya Muhammad bagi kafir Mekah, kamu beriman dengan Quran kalam Allah atau tiada beriman pada pihak Quran sama sahaja. Qul, kata olehmu, aminu bihi aw la tu'minu. Kata olehmu, wahai Muhammad, kamu beriman dengannya dengan Quran, aw la tu'minu, ataupun kamu tidak beriman, sama sahaja. Maksudnya sama sahaja, tiada bertambah kesempurnaan dengan keimanan kafir dan kufur dengan kufur kamu. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, kita diminta kita yakin bahawasanya Al-Quran itu kalam Allah. Kalau siapa-siapa tak percaya kata Al-Quran itu kalam Allah, maka dia tak beriman. Apa masalah kalau dia tak beriman? Nak jajah apa? Nak kurang tak mana?
Orang itulah sendiri. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk dia. Bagi orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, yang nak kena pun dia. Gunalah akal yang Allah Ta'ala bagi. Mata kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar. Carilah ilmu, belajarlah isi kandungan Al-Quranul Karim. Yakinlah apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Macam kita belajar. Kalau tak belajar Al-Quran, biar kau duduk gitu, duduk bodoh. Siapa yang bodoh? Kamu yang bodoh. Tak ada siapa pengugi, kamu yang rugi. Kalau kamu belajar Al-Quran, kamu faham isi kandungan Al-Quran Karim, siapa yang untung? Kamu yang untung. Untung di dunia, untung di akhirat. Di akhirat nanti, yang nak kena berjawab kita, bukan orang lain, kita. Lakum akhir itu, summa latus'alun yawma izin anin na'im. Kemudian akan disoal pada hari ini anin na'im, semua nikmat yang kamu terima. Kita nak bangkit di akhirat esok, nak hisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tu kita. Kamu percaya ke kamu tak percaya ke? Kamu beramal ke kamu tak beramal ke? Kamu yakin ke kamu tak yakin ke? Kamu mengaji ke kamu tak mengaji ke? Terpulanglah pada kamu. Ikutlah kamu. Tapi yang kamu duk minta selalu apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami pada jalan yang betul. Apa jalan betul? Allah jawab dalam surah Yasin. Ani'buduni haza siratum mustaqim. Sembah aku. Itulah jalan siratal mustaqim. Itu jalan yang betul. Jangan sembah yang lain. Sembah Allah. Ikut perintah Allah. Itulah jalan yang betul. Maksud, apa yang kita buat ini untuk kita. Kita belajar Al-Quranul Karim. Susah payah. Daripada awal sampai sekarang. Ikut awal tu lebih pada 20 tahun dah. Ambil tengah gitu, pi balik mengaji. Tinggal kerja buat kita. Berbelah-belah tahun dah apa semua. Untuk siapa? Untuk kita. Bekalan untuk kita. Ni bagi orang yang sedar. Orang yang sedar lepas pada mati dia nak kena hidup balik, nak kena jawab. Dan nak hidup di atas dunia ni, kita kena berpandukan pada Al-Quranul Karim. Nak berpandu macam mana kalau kita pun tak faham? Kalau kita pun tak mengaji? Kalau kita pun tak belajar? Terpulanglah. Sengah-sengah dia merajuk dengan ustaz, dia marah ustaz. Apa semua? Marah pergilah. Kau suka hang. Nada. Hang nak mengaji, hang, kalau hang mengaji pun untuk hang, hang tak mengaji pun hang. Tok guru nak kurang apa? Macam zaman Nabi SAW. Orang tak mau ikut Nabi. Orang marah Nabi. Orang pulau Nabi. Orang tak percaya apa yang Nabi sampai. Siapa rugi? Nabi rugi ke dia rugi? Dia yang rugi. Tugas Nabi menyampai je. Oh, Nabi menyampai je. Ada orang tak marah mengaji, ustaz tu lagu ni apa semua. Tak ada masalah. Tak. Kamu lah masalah. Tu cerita dia. Ingat. Kamu beriman ke kamu tak beriman ke, terpulanglah pada kamu. Banyak dah ayat-ayat Allah menerang. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerang. Pentafsiran yang kita dengar. Jadi kita pilih yang mana? Beriman. Baik. Innal ladzina utul ilma min qablihi. Kerana bahawasanya segala mereka diberikan kitab yang dahulu. Orang-orang yang dikurniakan ilmu. Ilmu itu kerana bahawasanya mereka diberi kitab, diberi ilmu daripada dahulu Al-Quran mereka itu. Min qablihi, mereka itu mukmin. Segala mereka orang yang mukmin. Tengok orang-orang yang berilmu dahulu. Sebab tu kalau kita nak tiru, jangan tiru orang bodoh. Jangan tiru orang jahil, tiru orang berilmu. Macam kita nak sokong parti politik pun, tengoklah alim ulama' banyak duduk tak mana, tok-tok guru duduk tak mana. Ikut orang berilmu. Ya dah. Kerana orang berilmu lain daripada orang yang jahil. Orang jahil tu gelap.
Tak ada. Ada juga di zaman Nabi SAW, sebelum kedatangan Nabi, mereka dah ada ilmu. Macam mana mereka ada ilmu? Mereka belajar kitab Taurat, mereka belajar kitab Injil, mereka belajar suhu Musa, suhu Ibrahim, mereka belajar kitab Zabur. Ada kan kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi-Nabi dulu. Dan mereka ada ilmu. Ada ilmu pula, mereka ikhlas dengan ilmunya. Ikhlas mana? Di mana kebenaran, di situlah aku. Setengah orang dia tak ikhlas. Bila dia belajar, ada kesilapan yang dia buat, orang tegur, dia tak mau terima. Aku je betul. Tentuan kita tak sempurna mana. Walaupun kita nama ustaz, kita nama tok guru, kita tetap ada kekurangan, kita tetap ada kelemahan. Ambil lah, terimalah yang mana benar. Jangan kita duk keras perut, kira kita je. Kita je. Sebab itu, kerana bahawa segala mereka diberikan kitab yang dahulu daripada Al-Quran, mereka itu segala orang yang mukmin. Ada juga mereka orang yang mukmin, mereka dikurniakan kitab. Belum tu dia belajar, mereka orang mukmin. Bila datang je pada Nabi SAW, mereka beriman. Pasal apa? Dia sendiri belajar. Benda yang dia belajar ada depan mata dia ikut. Macam sahabat-sahabat di zaman Nabi SAW, ada nama Zaid bin Amr bin Naufal. Dia ni dia suka mengembara. Dalam hati dia masa itu memanglah orang banyak duk sembah berhala. Dalam hati dia tetap dia percaya Tuhan yang satu. Dia tak percaya banyak-banyak Tuhan ni. Tapi oleh kerana masa tu belum Nabi dibangkit lagi, tak ada. Hati kecil dia tetap dia tak percaya kata hak Tuhan satu, Tuhan dua, yang ni Tuhan, yang ni Tuhan. Hak musyriki ni mensyirikkan Tuhan Allah. Tapi tak ada siapa nak ajar dia. Ada juga orang yang macam tu. Bila datang Nabi SAW di depan dia, apa yang Nabi ajar sesuai dengan apa yang dia rasa dalam hati selama ni, hati kecil dia beriman terus. Apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu, Allah itu esa. Walaupun dia orang mengembara, dia pergi ke Syam, dia pergi ke sana di zaman dulu, tentulah orang yang rajin mengembara ni pemikiran dia luas. Tak macam orang duduk perak di kampung tu. Pemikiran dia agak sempit. Bila dia berfikir, macam mana Tuhan banyak? Tuhan beranak sana sini. Ambil batu buat Tuhan, ambil kayu buat Tuhan. Dia sendiri tak boleh terima dalam kepala dia. Tak boleh terima dalam kepala dia. Dia sendiri rasa tak tentera. Bila Nabi SAW menyampaikan Islam, dan dia fikir hak Nabi sampai ni betul, tak ada masalah dia terima Nabi dan dia jadi Muslim yang baik. Nama dia Zaid bin Amr bin Naufal. Nah ini ada. Ada juga di zaman dulu nama dia Waraqah bin Naufal. Dia ni juga seorang tua, sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Bila Nabi SAW terima wahyu yang pertama, itulah pengalaman pertama dia. Dan Nabi balik dalam keadaan terketar di atas Gua Hira, suruh selimut. Dalam keadaan Nabi rasa tenang, Nabi tenang sikit, Khadijah tinggal pergi jumpa Naufal, Waraqah bin Naufal. Tanya apalah ni? Waraqah bin Naufal kata, bawa sekali mai Muhammad sini. Nabi SAW cerita, orang yang mai jumpa dia begitu begini. Kata dengan Waraqah, bergembiralah kamu wahai Khadijah. Suami kamu Muhammad SAW telah dilantik menjadi Rasul akhir zaman. Orang yang datang berjumpa dengan dia dahulu, datang berjumpa dengan dia itu, orang itulah datang. Dialah yang datang bertemu Musa, Isa. Siapa dia? Dia bukan manusia. Dia malaikat Jibril. Tapi sayang, kata Waraqah, saya dah tua. Nanti dia akan dimusuhi, dia akan dihalau keluar di Mekah ini. Kalaulah umur saya panjang, pasti saya akan bela dan bantu dia. Tak lama lepas pada tu, Waraqah mati.
Tak ada dia tengok perkembangan Islam, tak ada dia tengok apa yang musyrikin buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang ada ilmu dan jujur dengan ilmu dia. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, orang Madinah sambut Nabi. Yang lawan siapa dia? Di kalangan ahli kitab. Yahudi yang faham benar ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul akhir zaman. Tapi ahli kitab yang pandai-pandai kitab ni, dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia nak jaga kedudukan dia. Dia bimbang. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pengikut Nabi ramai, pengikut depa kurang. Nak jaga kedudukan konon. Akhirnya depa lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawan bukan pasal Nabi tak betul. Dalam hati kecil depa pun kata Nabi itu betul. Lawan pasal dengki. Ada juga orang-orang yang berilmu yang jujur macam Abdullah bin Salam. Dia alim kitab Taurat, dia alim kitab Injil. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam betul dengan ilmu yang dia faham daripada kitab-kitab yang dahulu, dia beriman dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik, dan nama dia sampai hari ini orang sebut Abdullah bin Salam. Nah itu cerita dia. Baik, ini orang-orang yang berilmu. Innal ladzina utul ilma. Sebab itulah Islam sangat penting kita cari ilmu. Ini disebut talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu itu wajib atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Wajib. Kenapa? Bila jadi jahil, jadi macam ahli kitab tadi. Jadi macam musyrikin tadi. Bila kita ada ilmu, ilmu tu tunjuk kita. Kalau ada harta, ada ilmu, kita hebatlah. Kalau tak ada harta, kurang-kurangnya kita ada ilmu. Kalau ilmu pun tak ada, teruklah kita. Sehingga Nabi sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang merintis jalan untuk menuntut ilmu, buka jalan untuk menuntut ilmu, macam kita akan bersiap nak pergi mengaji, beli dengan kitab gitu gini apa semua, kemarin dah siap, pada kerja-kerja tak siap, takut tertinggal. Kenapa? Esok nak mengaji, nak cari ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan dia jalan menuju ke syurga. Innal alima liyastaghfir lahu man fis sama. Orang berilmu akan minta ampun pada dia mereka di langit. Dia beza tahu kita buat salah dalam keadaan jahil dan tak mengaji. Salahlah sampai bila-bila. Buat salah dalam keadaan mengaji, baru duk mengaji ada silap salah. Bacaan-bacaan silap, perkataan sebutan-sebutan silap, tapi saya duk mengaji lagi, duk belajar lagi, yang ni dimaafkan. Tapi kalau duk silap tak belajar, habis. Kenapa? Penduduk langit tolong minta ampun pada dia kesilapan-kesilapan dia. Man fil ardi, mereka di bumi pun tolong minta ampun pokok kayu. Sehingga orang dulu lah, bila dia pergi mengaji, balik mengaji, pergi mengaji, dia tak berani nak retu pokok-pokok, nak kepok pokok-pokok, tak berani. Kenapa? Dia ingat pokok-pokok ni lah doa untuk aku. Tak berani nak kepok-kepok, tak berani. Kenapa? Itu. Padahal tak ada masalah pun setakat kita nak kepok, nak apa semua. Tapi jaga. Ni kita mengaji, dia kepok ke bunga balik. Apa bunga roh lawa, kepok. Kenapa kepok? Itu cerita. Orang lawa semua. Orang dulu dah dia jaga. Kenapa? Penduduk bumi ni duk minta ampun pada dia. Itu. Wa man fil ardi hatta hitani fil ma. Sehingga ikan dalam air pun tolong minta ampun pada orang yang berilmu. Allah tak. Kalau tak mau lagi lah. Itu. Yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Allah sebut, Allah angkat orang berilmu ni beberapa darjat. Darjat dia tinggi. Kita nak darjat tinggi, nak pangkat tinggi, nak darajah tinggi, belajar bagi tinggi. Allah angkat darjat kita. Walaupun dia budak, walaupun muka dia huduh, tapi kalau ilmu dia tinggi, darjat dia tinggi. Sebab tu ulama bila mati macam padamnya satu lampu. Rumah kita ada 4-5 lampu, macam padam, kodok gelap, kodok gelap, kodok gelap. Ulama bila mati makin gelaplah alam ini. Tu je.
Jadilah orang berilmu. Allah puji. Dan ilmu tu pula kena jujur. Belajar ilmu dengan ikhlas, jujur. Bukan niat nak berlawan dengan orang, nak berhujah dengan orang. Nah, ini. Baik. Wa idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Apabila dibaca atas mereka itu Quran itu, turun mereka itu atas muka mereka itu sujud. Orang-orang yang berilmu, apabila dibaca pada mereka itu Al-Quran, turunlah di atas muka mereka itu sujud. Sembah muka bila dibaca pada mereka itu ayat Al-Quranul Karim. Kenapa? Selama ni dia hidup dalam kegelapan, terpinga-pinga, dia dapat cahaya yang tenang. Al-Quran menyelesaikan masalah dia. Kharru sujjada, kata Allah, yakhirru lil azqani sujjada. Itu. Sujud. Sembah muka mereka, syukur bagi Allah Taala. Sempurna janjinya dalam kitab-kitab yang dahulu. Ini ahli-ahli kitab dulu. Mereka sujudlah. Kenapa? Lama dah mereka belajar dalam kitab, akhirnya hari ini mereka terima kebenaran, dia sujud. Inilah ilmu orang-orang yang berilmu. Itu. Baik. Apabila dibaca atas mereka itu Quran yang diturunkan mereka itu, Quran turun mereka itu atas muka sujud, syukur bagi Allah Ta'ala atas sempurna janji dalam kitab yang dahulu-dahulu dengan suruh Muhammad jadi Nabi. Dan turun Al-Quran. Seronok. Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi akhir zaman. Al-Quranul Karim sebagai panduan, seronok. Itu. Inilah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Sebelum ni mereka dah belajar, dah mengaji, dah apa dah semua dah. Orang yang jujur dengan ilmu dia. Itu. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan baca mereka itu bila mereka sujud tu, baca subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Apa maksud? Maha suci Tuhan kami. Bahawa kami adalah janji Tuhan kami itu diperbuat, dipenuhi. Ahli kitab mereka sujud pada Allah, mereka memuji Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala janji? Janji apa? Nak hantar Nabi akhir zaman. Janji apa? Nak turun Al-Quranul Karim, la maf'ula, diperbuat, dipenuhi. Maka sujud pada Allah Ta'ala dan terima mudah pada Nabi SAW, seperti mana Abdullah bin Salam, Waraqah bin Naufal dan beberapa orang tokoh lagi. Ini baik. Wa yakhiruna lil azqani yabquna, wa yakhiruna lil azqani yabquna. Dan sujud mereka itu bagi muka mereka itu sekalian. Sujud mereka itu bagi muka itu menangis sekalian. Itu. Muka mereka sujud, bukan sujud saja, wa yabqu, menangis. Menangis. Ini cerita di kalangan ahli kitab yang alim-alim, yang jujur-jujur. Apabila kebenaran ada depan mata mereka seperti mana yang ada dalam kitab, mereka sembah muka mereka itu, mereka sujud dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Inilah sifat orang apabila baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, dengar ayat-ayat Al-Quranul Karim, dia sujud, sembah muka mereka dan menangis. Inilah tentuan Al-Quranul Karim. Besar apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu dulu-dulu kita pergi ke Mekah, selalu kita dengar bila imam membaca surah-surah yang tertentu, menangis. Baca surah-surah yang tertentu, menangis. Itu. Sebab mereka faham. Menangis pula bukan buat-buat. Ada yang tersesak, ada yang tak boleh baca terus. Kenapa?
apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim sangat menyentuh mata hati. Macam kita sudah sebut selalu, kita baca Al-Quran, kita mengaji Al-Quranul Karim, kadang-kadang betul-betul kena atas kepala kita. Macam duk kata kat kita sebiji. Walaupun Al-Quran ni turun 1400 tahun lebih, 1500 tahun lebih dulu, macam turun kemarin, masih segar, sentiasa segar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Orang-orang yang hati dia lembut, bila baca Al-Quranul Karim, dia sujud pada Allah dan sambil menangis. Kita berapa kali baca Quran teriak? Berapa kali kita dengar tafsir-tafsir Al-Quran menangis? Hati kita kerah, hati kita degil. Anak tengok hati kita tak mana, tu dengar Al-Quran setengah-setengah tu buat sembang, buat tak tahu ya. Saya sudah sebut selalu, orang baca tafsir kok, orang dulu-dulu dengar sujud pada Allah, wayar beku, tak cukup, tak sakat tu, tak sekadar tu lagi, menangis. Kita sebab pun tak, dih pun tak, nah gitu, gerun pun tak, takut pun tak. Kerah hati kita tu. Sengah-sengah pada tu orang duk baca ayat-ayat Quran, nyembang buat tak tahu, tu lagi syaitan. Popek. Quran, hati kita macam mana? Tu, duk kat depan mata saya tak apa, duk kat luar tu, tak ada lah kot, ada sedap lah. Kita ni jenis mana? Allah kata bila dengar je, mereka itu yakhiruna lil azqan yabkuna, sujud mereka itu bagi muka mereka itu sembah dan menangis. Biarlah tuan-tuan, macam kita mengaji begini pun, biar hati kita ni rasa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dengan huraian-huraian Al-Quranul Karim. Jangan mengaji balik duk lagu tu tak tersentuh pun. Kalau tak sampai menangis, meleleh air mata pun, biar rasa tersentuh hati tu. Jangan sampai tak berasa apa semacam hati kita ni jenis apa, tapi hati kita jenis apa. Itu tu cerita. Biar kita rasa tersentuh bila kita dengar ayat-ayat Al-Quran Karim. Itu tu Nabi SAW sabda, utlul Quran wabku fa in lam tabku fatabaka. Rawah Ibnu Majah. Kata Nabi, bacalah Al-Quran dalam keadaan menangis. Nabi suruh baca Al-Quran dalam keadaan menangis. Kalau kamu tak boleh menangis, buat juga bagi menangis. Ini tanggungjawab berat dah. Nabi suruh baca Quran, menangis. Kalau tak boleh menangis, buat bagi menangis. Bila kita nak dapat benda ni? Ini banyaklah. Tu Imam Ghazali rahimahullah sebut, salah satu adab kita baca Quran ialah mengalir air mata. Kata Imam Ghazali, salah satu adab kita baca Quran ialah mengalir air mata. Kita tak sampai adab tu. Betul kita semayang, kita ambil wuduk, nak baca Quran ambil wuduk gitu gini apa semua, mengalir air mata jarang sangat. Imam Ghazali sebut salah satu, banyaklah ada adab baca Al-Quran, salah satunya ialah bila kamu baca mengalir air mata. Kerana faham, mungkin kita baca Al-Quranul Karim kita tak faham, mengaji tafsir ini baca Quran lah ni, ada tak rasa syahdu, rasa nak meleleh air mata, berasa nak teriak, berasa nak takut? Kalau ada, alhamdulillah kita ada. Nah itu sebab tu dalam Quran ada ayat-ayat yang disuruh kita sujud, termasuk ayat ni kita baca sedang tafsir ni. Dan ayat-ayat sajadah ada apa, 14 tempat apa ayat ni. Kata dengan Ibnu Abbas, sepatutnya kata dengan Ibnu Abbas, sebelum kamu turun sujud tu kamu kena teriak dulu.
Ada. Kalau kamu teriak dulu, tu turun bau betul. Ada. Rasa sebab, rasa syahdu, rasa sedih, rasa takut, meleleh air mata, baru turun sujud. Tu kata dengan Abdullah bin Abbas. Ini kalam Allah. Bukan main-main, benar besar. Kalam Allah. Sepatutnya sebelum kamu turun sujud, kata dengan Abdullah bin Abbas, kamu menangis dulu. Kalau kamu tak boleh menangis dengan air mata keluar, menangislah dalam hati kamu. Menangislah hati kamu. Tu kamu dengan Quran. Kenapa menangis? Kerana takut dengan ayat-ayat Allah. Takut dengan azab-azab Allah Ta'ala. Takut. Nah, itu. Menangis dalam hati. Kalau air mata pun tak boleh keluar, kata dengan Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, hati pun tak berasa sebab, tak berasa nak sedih apa semua, kamu menangislah pada diri kamu sendiri. Awak laku macam ni, degil sangat, menangislah pada diri kamu sendiri. Kenapa? Diri kamu ada masalah, sehingga dengar ayat Al-Quran pun tak tersentuh, ada masalah besar. Harap-harap kita yang ada sini tak termasuklah dalam golongan ni. Orang duk baca tafsir Quran pam. Peka dengar belakang apa semua, dia popek sembang. Syaitan sungguh. Ada syaitan tak ni? Dia tak faham, kawan tak boleh mengaji apa. Tu sudah habaq. Orang duk baca tafsir Quran, depa duk kalut dengan menjual menego popek sembang. Apa kita? Tu kata Allah Subhanahu wa taala, yaqiruna lil azqan wa yabkun. Tujuk sembah muka mereka itu wa yabkun, sambil menangis. Kenapa? Takut. Kalau kita tak takut, Allah sebut innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu jilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin yang sebenar-benar mukmin, bila sebut nama Allah, gementar hati mereka itu. Bila baca ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka itu. Kita bak tak peduli, bak ya tak ya, bak dengar tak dengar je. Orang baca Quran duk menyembah, bak tak tahu je apa semua. Jenis apa? Saya haraplah spesies ni tak ada di Nahdah. Sebut spesies nama. Jenis ni tak ada. Quran duk cerca. Orang yang ni, orang dulu dengar teriak, sujud sembah muka takut, cerita tentang azab, cerita tentang neraka, cerita tentang munafikin, Allah cerita segala-gala benda yang cerita syurga pun patut kita menangis. Betul lah seronok, tapi kita ni boleh masuk ke dengan amalan kita, dengan perangai kita? Ayat paling sedih bila kita baca surah Sajadah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Sengah daripada malam, kata Allah, bangun sujudlah, bertasbihlah pada malam yang panjang. Malu kita, Allah suruh setengah daripada malam tu bangun bertasbih, bangun fasjud lahu, sujud. Kita bukan setengah, sepenuh malam tidur tengah-tengah. Tak malu. Malu pun boleh teriak. Kalau orang cakap apa-apa depan kita, malu, kita masuk di dalam bilik teriak. Kenapa? Malu ni boleh teriak. Tapi kita tak malu. Allah sebut kita, Allah buat daripada air mani, tak malu. Kalau orang kata hang miskin, malu. Kalau Allah kata hang jadi daripada air mani, tak malu. Kalau orang kata muka hang uduh macam terburung, teriaklah kamu orang perempuan, malu. Bak kata muka huduh. Tapi Allah sebut kamu daripada air mani, daripada darah seketui, aku buat daripada tak ada pada ada. Lepas tu esok masuk dalam kubur, hancur berkecai habis, jadi tanah. Tak berasa malu apa? Duk belagak situ. Tak tahu kita, tuan-tuan. Jauhlah kita dengan para sahabat zaman Nabi dulu. Alhamdulillah lah kita mengaji. So kurang-kurangnya kalau tak meleleh air mata pun tersentuhlah hati, rasa takutlah, rasa malulah, rasa sedihlah. Itu. Ni Quran.
Kerana Quran ini syifa. Apa syifa? Ubat. Ubat apa? Ubat kecil mana? Kecil mana? Pergi hospital lah. Ubat kecil mana? Ubat darah tinggi. Pergi hospital lah ubat darah tinggi. Ni syifa, ubat untuk hati. Yang tak ada ubat nak beli di farmasi, tak ada ubat nak beli nak pergi klinik, di hospital tak ada. Ubat hati. Apa dia ubat? Ubat degil, ubat sombong, ubat takabur. Ni, ubat-ubat di hati. Ubat tak tenang. Apa semua? Ini. Syifa linnas. Bila hati kita tenang, tenteram, penyakit zahir pun hilang lah. Darah pun tak naik. Bila tak stres, kita pun sihat. Apa semua berpunca daripada hati yang tenang. Itu Quran syifa. Bukan sekadar buka klinik untuk syifa dengan Quran japi tempuk tampak begitu saja. Tapi isi kandungan Quran tak faham. Pergi belajar ayat-ayat syifa saja. Lepas tu belajar ayat-ayat syifa untuk jampi tu, lepas tu tak? Tak, belajar semua. Baru dia jadi syifa ulinnas. Ubat bagi manusia. Faham? Wa yaziduhum khusyu'a. Dan sembah menambah Al-Quran, sujud atau menangis itu akan khusyuk. Quran ni bila baca depa panggil tunduk sujud sambil menangis, wa yaziduhum khusyu'a, menambah akan khusyuk, bertambah khusyuk. Lagi belajar Quran lagi tambah khusyuk, lagi belajar Quran lagi bertambah khusyuk, lagi bertambah khusyuk. Kita macam mana? Bertambah tak khusyuk kita? Khusyuk ni bukan dalam sembahyang saja. Kita berzikir khusyuk pada Allah. Kita baca Quran khusyuk pada Allah. Kita berselawat khusyuk. Kita mengaji khusyuk. Khusyuk ni bahasa kita panggil tumpu ataupun ni fokus. Fokus. Itu khusyuk. Tetap hati. Tak pi sana, tak pi sini, tak lagu nu, tak lagu ni. Tenang je. Ini. Bertambah khusyuk. Bezalah dulu dengan sekarang. Sebab dia panggil bertambah. Dulu tak khusyuk, lah ni ada khusyuk. Dulu khusyuk sikit, lah ni khusyuk banyak. Itu. Pasal dia belajar Al-Quranul Karim. Tengok. Inilah waktu kita kena muhasabah. Macam saya sebut minggu lepas. Kita mula baca tafsir ni. Juzuk yang ketiga. Ingat lagi. Saya pun umur 20-an masa tu. Umur 23. Start baca tafsir. 20 tahun lebih dah. 20 tahun lebih semua. Saya pilih baca tafsir. Pasal apa dia kata ustaz tak start juzuk pertama? Pergi start juzuk ketiga pasal apa? Saya ingat lagi masa tu. Kerana dalam juzuk ketiga ni ada surah Yasin. Orang Melayu rajin baca surah Yasin. Tapi tak faham Yasin. Jadi panggil qalbul Quran, hati Quran. Sepatutnya yang dia baca hari-hari yang tu dulu dia kena faham. Sebab sambil dia baca, sambil dia hayati. Sambil dia baca, sambil dia hayati. Tu contoh. Saya ingat sebab tu saya pilih juzuk 3. Jadi sampai hari ni, lepas juzuk 3, sambung juzuk 4. Lepas juzuk 4, gustan balik juzuk 1. Sekarang juzuk 2. Akhir. Jadi, tambah ada khusyuk kita. Tak belajar daripada awal. Ada lagi nak? Boleh angkat tangan? Ada ni, ada geng-geng kat depan ni. Saya kenal ni. Itu. Panjang umur lagi. Bagi. Itu. Hak belajar daripada awal, muhasabah hari ni. Khusyuk tak? Ambil tengah-tengah. Lagi tuan-tuan rasa kecil hati pula, tuan-tuan tak khatam. Hak lain-lain tu khatam kemudian. Pelan-pelan khatam sendiri. Kalau start juzuk 4 sampai juzuk 3, masuk juzuk 3 dia akan tamat lah. Sendiri-sendiri. Masuk juzuk 4, masuk juzuk 4 nanti dia start juzuk pertama, dia khatam. Dia khatam. Ni orang yang awal dulu khatam. Hak awalin. Orang awal dulu khatam. Kita akan khatam. Kalau kita mati pun tak sempat khatam, harap kita mati dalam mengaji. Allah bagi syahid pada kita.
Syahid kecil, syahid akhirat lepas azab kubur. Itu besar tu cerita. Azamlah tuan-tuan, biar mati dalam mengaji. Kerana saya pun tak tinggal mengajak ni, walaupun sibuk macam mana, kalut macam mana, ujian macam mana pun. Orang kata ni duk kalut-kalut buat kerja ni esok menanggap, ngajak tinggal habis apa semua. Alhamdulillah tak tinggal sampai hari. Tapi muhasabahlah kita. Bertambah tak kita? Khusyuk kita bertambah ke tidak? Kenang balik dulu sebelum kita belajar perangai kita macam mana, hati kita macam mana, sekarang macam mana. Ini. Sebab tu tuan-tuan, tok guru ni tak boleh buang. Ada orang sekarang buang tok guru, nak buang macam mana? Huduh macam mana, apa macam mana. Dia guru kita, dia didik kita, dia asuh kita, dia tarbiyah kita. Ada orang sekarang dia putus, bukan tok guru putus hubungan dengan anak murid putus hubungan dengan tok guru lah. Adalah berbeza parti politik, berbeza pahaman, putus hubungan. Tok guru tak pernah habaq pun. Tok guru tak pernah habaq pun. Hang bukan anak murid aku. Aku tak redha ilmu aku walaupun sepatah. Tak pernah keluar daripada mulut guru. Tapi anak murid sekarang dia putus hubungan dengan guru. Ngaji 3-4 tahun pun, ngaji 5-6 tahun pun, ngaji sehari pun, dia guru kita. Nak pergi ke mana? Nak jadi lagu mana? Wallahu a'lam. Beza pahaman politik. Bawakan politik tok guru kita tak sama, kita buang tok guru. Betul ke? Tuan-tuan sekalian, tu cerita. Buang tok guru ni macam buang mak bapak kita. Boleh buang mak kita, buang ayah kita. Mak ayah ni anak buang pun dia tak buang anak. Tak ada, dia tak buang. Macam hari ni kita tengok ada dia bubuh takorit roda apa semua, tahu ayah di taman mainan. Orang mai kutip ambil, tak buh nota. Ambil lah siapa nak bela, kami tak sanggup bela ayah kami. Kami tak sanggup bela mak bapak kami. Ni cerita. Lah kita bukan kena bela tok guru, tapi buang tok guru. Tu Imam man alamani harfan kana lahu abdan. Siapa ajar aku satu huruf, aku sanggup jadi hamba pada dia. Tok guru tak suruh jadi hamba pun pada dia. Itu. Lah buang. Tak bukan sekadar buang pula, cerca, caci, hentam. Zaman lah. Nah ini, hentam. Lah ni mulut boleh tutup, tangan boleh tulis. Ada pandai kita daripada tok guru. Tak selamat tuan-tuan. Durhaka pada alim ulama sama dengan durhaka dengan mak bapak. Durhaka pada tok guru kita sama dengan durhaka pada mak bapak kita. Jangan bagi tok guru kita kecil hati pada kita. Jangan. Kenapa? Ulama ni besar dia, jasa dia besar. Macam kita duduk di tebing dah. Tebing neraka nak jatuh lah, neraka dia pegang tangan kita tarik. Kalau bukan sebab alim ulama didik, tok guru didik, kita ni nak jadi apa? Apa fikir tu? Nak jadi apa? Tu cerita dia. Didik rohani kita. Tu. Baik. Wa yaziduhum khusyu'a, menambah al-Quran itu khusyuk. Dan sujud atau menangis itu akan mereka itu tawaduk bagi Allah dan turun tawaduk bagi Allah. Baik. Habis tu. Dan turun ketika semayang Rasul pada malam, pada satu malam baca pada sujud, ya Allah ya Rahman. Itu. Maka kata Abu Jahal, Muhammad tegah kita daripada dua Tuhan dan ia seru dua Tuhan. Depa tak faham. Depa lalu-lalu dengar Nabi doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tengok, Muhammad suruh sembah Tuhan yang satu, dia pun panggil banyak. Sak panggil Allah, sak panggil Rahman, sak panggil Rahim. Dia pun Tuhan banyak. Kebetulan pula, kalau ada satu riwayat lain, kebetulan pula ada seorang zaman dulu jahiliah nama Rahman. Nabi dok panggil ya Rahman, ya Rahman, macam panggil dia pula. Ini. Baik. Ulid Allah
Awid Ar-Rahman. Kata oleh Muhammad, seru oleh kamu Allah atau seru oleh kamu Ar-Rahman, dengan kamu kata ya Allah ya Rahman. Tak apa. Allah Tuhan yang satu, nama banyak. Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Yang kita duk baca dah hafal, boleh panggil. Lebih-lebih lagi kalau kita dalam keadaan kita beruntung masalah, kita panggil nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan kita pada ketika itu. Kita menega, esok nak menega, tak tahulah laku tak laku. Pagi tu bangun, ya Allah ya Ghani, wahai Allah, wahai yang maha kaya. Kita tahu kita berdosa banyak, salah, maksiat banyak. Apa salah tadah tangan, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Tuhan yang maha pengampun. Boleh ya Ghafur. Gitu. Kita lemah, ya Qawi, ya wahai yang maha kuat. Al-Asma'ul Husna. Kata Allah, panggillah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mana-mana pun. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nama banyak, Tuhan tu banyak. Tak. Tuhan satu. Ar-Rahman pun Allah, Ar-Rahim pun Allah, Al-Wadud pun Allah, Al-Qudus pun Allah. Boleh seru nama-nama Allah Taala yang mana-mana pun tak apa. Jangan takut. Tak jadi macam orang musyrikin kata banyak Tuhan. Tak. Nama banyak, tapi zat yang satu. Itu. Baik. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Mana-mana dua ini kamu seru, maka baginya al-asmaul husna. Mana-mana kamu nak panggil, panggillah. Allah izinkan nak seru Allah, ya Rahim, ya Karim, ya Fatah, ya Alim. Macam kita duk mengaji, wahai Tuhan yang Maha Alim. Nah gitu. Panggillah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah izinkan. Kenapa? Al-Asmaul Husna. Dia ada banyak nama-nama yang baik yang boleh kita seru. Jangan keliru pula. Lah ni macam-macam tuan-tuan, pahaman-pahaman yang pelik-pelik. Tu tak boleh panggil sebab Allah tu satu. Panggil apa banyak-banyak? Panggil Allah sudahlah. Tak, Allah izinkan panggil Allah Ta'ala dengan nama-nama dia yang Al-Asma'ul Husna, yang kita kira 99. Panggillah, serulah, tak mana pun tak apa. Tapi yang masyhurnya Allah. Tak ada panggil banyaknya Allah, tapi boleh ya Wadud, ya Ghafur, ya Alim, ya Fatah, ya Qahar, ya Jabbar. Itu serulah nama-nama Allah yang mana kamu nak seru. Itu bawah tu dia sebut nama-nama yang 99 tu. Tak apalah. Wala tajhar bi salatik. Jangan engkau jahar dengan bacaan sembahyang engkau. Allah sebut wala tajhar bi salatik. Jangan engkau jahar dengan bacaan engkau. Jahar apa? Derah. Jangan baca derah dengan sembahyang engkau, dengar oleh kafir musyrikin, maki mereka itu, dan Quran dan yang menurunnya. Di awal Islam, mayang jangan kuat, kata Allah. Baca Quran jangan kuat. Kenapa? Karena banyak musuh. Bila baca, depa maki, depa caci. Caci Al-Quran, caci yang menurunkan Al-Quran. Siapa dia? Allah. Jangan kuat. Baca. Itu. Bacalah dalam keadaan perlahan. Itu. Itulah timbul sembahyang Zuhur Asar, baca pelan. Maghrib Isya Subuh, baca kuat. Kenapa? Zuhur Asar ni musyrikin duk gelewak je, dengar je, depa caci, depa maki. Baca pelan. Dan juga malam tak apa dah. Maghrib ni perut kalut, tutup kedai tak kalut dah. Isya depa tidur senyap dah. Subuh tak bangun tidur lagi pok kapiak ni. Baca kuat pun tak apa. Tu. Sampai hari ni. Sampai hari ni. Kalau orang tanya pasal apa Zuhur Asar pelan, Maghrib Isya Subuh deras, pasal itulah. Sejarah dia susahnya dulu nak sembahyang. Sehingga siang kena baca pelan. Kalau dengar depa maki, depa caci. Sahabat-sahabat yang lemah-lemah depa seksa. Seksa. Quran bila baca derah depa caci, depa maki. Ni hak kafir.
Sehingga mencaci Allah yang menurunkan Al-Quran. Lagu tu, hai Muhammad, bacalah pelan. Tu cerita dia. Samalah juga tuan-tuan, kadang-kadang kita kena upak lah sama. Masjid Surau pun azan, qamat, ini lambang syiar. Derah bagi bunyi azan, derah-derah, supaya terdengar suara azan. Syaitan-syaitan lari apa semua. Kita pergi dengar suara azan. Itu. Tapi kalau jadi imam, tak payahlah buh mic doa apa sebiji dengar. Sampai orang tua-tua nak sembahyang tak boleh di rumah tu. Depa jemaah dengan laki dia di rumah. Dia tak tahu hak laki rokok kan masjid rokok. Sama-sama bercelaru habis. Mayang pakai mic dalam sudahlah. Tu tuan-tuan, bila ada orang pergi tegur, hampa ni semayang pun nak marah. Bukan lagu tu. Ada benda yang kena pelan, tak payah dekat. Masjid hak uru-uru masjid pun kena cerdik. Kadang-kadang jadi fitnah balik pada kita. Orang kafir jadi fitnah. Tu tak apa juga semayang. Lepas bagi salam tu wirid tu kepang bunyi Astaghfirullahalazim tu. Ha minta ampun pelan-pelan. Sampai bergema satu negara ni dia. Perang dah spekor dekah suara tu imam tu pusakan. Tak kena, tak payah derah-derah, tak payah. Nah, gitu. Sakat azan dan qamat boleh lah. Kalau kita nak ada orang uzur-uzur tak boleh pergi masjid. Dia nak semayang, kadang subuh dia terjaga lewat sikit, dia pun wirid pula sampai cerah apa-apa dia tunggu habis wirid dia boleh semayang. Pasal apa? Bercelaku habis. Nak spekor kuat. Buat panjang sedepah. Jenis puak tak mahu main masjid ni tu tambuh pak depa spekam tak main. Bubuh tu pi lubang telinga dia tak main. Ni cerita dia puak tak mahu main. Itu tu cerita. Tak payahlah dekat, tak payah. Cakap azan dengan qamat boleh. Itu. Saya di sini pun saya tetap gitu. Azan qamat cukup luar. Nada. Hal lain-lain tu buh dalam sudah. Itu. Macam kita sini buh speaker luar keperluan. Kalau ikut saya tu buh dalamnya, pakak mi duduk kat dalam semua. Nah. Nak tamu mengaji tak ada spekor pergi kat depa untuk mengaji pun tu kau tu cerita. Tapi ada kawan-kawan kita duduk tak kereta, duduk di sana sini nak masuk tak boleh apa semua, keperluan kita kena buka semua. Tapi kalau wirid kedebang bunyi, ada masjid lagu tu. Dia kira dia bila orang pergi tegur macam tu pun hang jadi apa syaitan dah. Marah orang nak wirid nak apa semua. Wirid lah pelan-pelan. Nyebuh spekor tu pasal apa? Pada untuk imam tu betul sangat, betul tunggui nama dia. Kadang-kadang orang mari lambat. Mari lambat, lepas bagi salam depa tambahlah ataupun buat jemaah belakang. Dia kalih tengok ada orang jemaah la ilaha syarikalah walhamdulillah qadir. Yang depa belakang nak jemaah lagu mana? Apa tak dengar suara tu imam, duk dengar suara tu imam nombor 1 tadi. Ni tu imam betul tunggui. Sampai tak boleh nak fikir dah. Hang letaklah spekor tu. Ataupun slow lah suara hang. No orang nak sembahyang di belakang lagi. Ganggu orang. Hang nak buat benda sunat, orang lain nak buat benda wajib. Kalau kau tepi surau tu tuan-tuan sekalian, tepi masjid tu ada orang tua-tua tak boleh pergi masjid. Rumah tepi masjid, nak pergi tak boleh. Dia nak sembahyang lagu mana? Nak mayang ke mana? Sebiji bunyi. Siapa subhanallah Allah bunyi ke depan. Nak buat ke mana? Mayang ke mana? Kita beribadat dalam masa yang sama kacau kan? Tolong sebut. Wala tajhar bi salatika. Jangan engkau jaharkan dengan bacaan semayang engkau. Bacalah. Orang panggil sederhana. Kalau hak kuat pun bacalah. Orang panggil dalam keadaan sederhana. Tak payahlah kita sampai bergema sampai apa semua, tak payah. Itu cerita dia. Baik. Wala tukhafis biha, dan jangan engkau perlahan sangat dengan tiada dengar sahabat engkau. Janganlah baca pelan sampai tak dengar terus. Nada. Dengarlah makmum-makmum lain dengar. Tuan-tuan, kalau duk berselang hangku macam kita lah ni, semua pakai spekor masjid ni surau ni bercelaru habis. Apa? Biarlah dengar sama-sama kita.
Jangan deras sangat dan jangan slow sangat. Sederhana. Itu sebut khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu sederhana. Itu. Baik. Wabtaghi baina dzalika sabila. Tuntut olehmu antara demikian itu jalan pertengahan. Ambillah jalan tengah. Deras sangat pun tidak, slow sangat pun tidak. Ambil jalan tengah. Yang duk jaga speaker, jaga ke masjid surah tu, ambil jalan. Allah sebut wabtaghi baina dzalika sabila. Tuntut olehmu antara demikian itu jalan pertengahan. Ambil yang sederhana. Kalau azan pun dengarlah. Taklah sampai bengik telinga orang sampai itu dah. Sederhana. Dengar je apa semua. Jalan sederhana. Nah gitu. Kalau jadi imam pun macam kata tadilah, tak apalah, bagilah makmum-makmum dalam dengar, tak payah buh mic sampai dengar sampai usolli pun dengar. Usolli pada maghrib solah pada tu. Satu periang dengar habis, tak perlu. Nada. Allah sebut dalam Al-Quran Karim, ambil jalan sederhana. Nada. Kadang kita nak bawa Islam tapi tak ikut cara yang Allah Taala ajar. Kita nak ikut siapa? Kalau bukan Quran ni, kita nak belajar ni Quran, nak sembah Allah. Tapi Allah ajak lagu lain, kita buat lagu lain. Yalah Quran ni turun di zaman Nabi SAW tu. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Ayat-ayat Al-Quran itu, ibarat-ibarat contoh-contoh Quran itu, umum lafaz dia, bukan hanya tentu cerita tu saja. Maksudnya zaman kita sekarang pun kena beramai menurut apa yang Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran Al-Karim. Okey, azan kita kata deras, tak apa. Qomat apa kita deras. Tapi kalau jadi imam, deras pun sakat dalam masjid sudah. Dalam masjid lain nak sembahyang sama. Orang lain kat luar nak sembahyang sama. Ni dok dikira dia ya. Kita rasa kita buat pahala, tiba-tiba berdosa. Dosa ada tuan-tuan. Tama-tama muslimat kot belakang. Depa semayang belakang tirai, tutup tirai. Tok imam tu tak rokok lagi. Tok imam surau nak rokok. Allahu Akbar, pakat rokok sangat. Ni jadi macam mana? Cerita apa? Dia dengar rokok. No speaker talam main rokok. Dok sat pun tok imam dia. Allahu Akbar. Nak buat lagu mana? Bercelaru, berselerak, tarak habis. Ada betul dia tuan-tuan sekalian. Kita kena terima hakikat. Jangan kita terlampau gopoh. Bila orang nak tegur kita ni, nak sekat, nak halang perkembangan Islam, syiar Islam apa semua. Betul lah kalau sakat azan pemat. Betul lah tuan-tuan sekalian. Nah, itu. Macam kuliah pun sama. Kuliah mengarik. Kadang pakat duk berlawan speaker. Tolak kok ni, tolak kok ni, pa sampai satu benda pun tak tahu. Satu benda pun tak tahu. Tu cerita dia. Macam tarhim, dulu ada tarhim. Pagi-pagi bangun dah. Periam pun semua. Ada orang anak kecil bangun keyau habis. Depa ni nak pergi marah, sakit depa tak lawan pula. Tapi buat kerja tak betul. Nah, aduh, kadang apa dia semayang main tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Perang speaker bunyi pun semua. Sampai semua habis. Tu. Tak payah deras-deras. Nada. Ambillah sederhana. Kita beribadat jangan ganggu orang. Batu semayang di antara tempat makruh semayang di jalan. Bukan jalan raya, semayang jalan raya nak mampus nama dia. Di jalan. Jalan orang lalu di masjid pokok tu orang lalu, jangan semayang tu kacau orang. Udah kata orang nak semayang pun tak boleh. Ganggu orang. Jangan. Tu cerita. Ni ganggu dengan suara kita. Kacau dengan suara kita. Ni cerita. Yang penting buat macam mana tadi. Wa yaziduhum khusyu'a. Bertambah khusyuk, bukan bertambah deras dah. Bertambah khusyuk. Khusyuk. Nah, itu. Tengok tu imam Mekah baca macam mana. Nah, Syekh Mahir. Tengok Syekh Mahir ni. Kita dah buka ni sejak daripada awal dulu sampai sekarang. Kita tak bagi tukar tu je. 20 tahun lebih dia baca.
Tenang je baca. Relax. Jangan pom-pom. Tak, relax je baca. Tok imam masjid surah pun baca dengan tenang je semua. Ada. Bukannya baca macam riau tu. Ada. Tenang, relax je ni. Nah, baik. Wa qul, kata olehmu ya Muhammad, alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Yang ni kita baca kan? Baca masa bila? Lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa kabbirhu takbira. Tahu dah kita. Yang kita duk baca ni, dia duduk di surah, di hujung surah Isra. Apa dia? Itu. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Segala puji-puji itu bagi Allah, Tuhan yang tiada ambil anak dan tiada baginya syirik pada ketuhanan. Itu. Puji-pujian itu bagi Allah Ta'ala, lam yattakhiz walada. Tuhan tidak ambil anak. Pasal apa dia sebut selalu lam yattakhiz walada? Tuhan tak ada ambil anak. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak ada anak dan tidak beranak. Pasal apa selalu sebut? Sebab zaman dulu, bahkan sebelum turunnya Al-Quranul Karim, selepas diangkatnya Nabi Isa AS, ada orang reka kata apa? Tuhan ada anak. Pasal apa? Siapa dia anak Tuhan? Isa. Siapa panggil Yesus? Allah nafi dalam Quran, lam yattakhiz walada. Tuhan tak ada anak. Kita lepas bagi salam, alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Segala puji bagi Allah, Allah yang tidak ambil anak. Tak ada anak. Pasal apa nak anak? Kita nak anak pasal apa? Pasal kita nak sambung, lepas pada mati anak kita hidup, lepas anak kita mati cucu kita, lepas cucu kita cicit kita ada zuriat. Allah Subhanahu wa taala tak mati, hidup selama-lamanya. Maha hidup selama-lamanya. Allah tak perlu anak dan tak berhajat kepada anak. Lam yattakhiz walada. Allah tak ambil anak. Itu. Ini yang Kristian yang nak sangat guna kalimah Allah ni pasal apa? Tak ada pun dalam Bible depa sebut nama Allah. Panggil lah God ke apa dok panggil dah. Ini. Dak kacau tuan-tuan sekalian, kacau. Ni tuan-tuan sekalian depa suka buat kacau. Lebih lagi negara kita Islam agama rasmi. Nama kita pun kita tak mau dicemarkan. Tambah nak cemarkan nama Allah yang kita sebut Allahu Akbar. Nak semayang, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba Allah yang kita sebut ni beribu-ribu kali, berjuta-juta kali, tak berapa bilion kali lepas pada sampai kita mati sebut ni, tiba-tiba ada nama dia di gereja. Tulis pula Allah bapa, Allah anak. Reta ke kita? Kita cemarkan nama Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Maksudnya Allah yang tidak ambil anak. Tak ada anak. Itu. Baik. Segala puji-puji itu bagi Tuhan yang tiada ambil anak dan tiada baginya syirik pada ketuhanannya. Tak ada sekutu pada ketuhanannya. Syirik. Tapi syirik tak kongsi dengan siapa-siapa. Milik Allah mutlak. Tersebut mayam je lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Tuhan sekalian alam. Milik dia semua. Tu belajar ilmu wahdaniyat. Allah Ta'ala itu sa. Sa pada zat. Zat Allah Ta'ala itu sa. Sa pada sifat, perbuat sifat Allah Ta'ala yang sa, yang maha sempurna, tiada satu yang maha sempurna. Sa.
Kudrat yang esa, iradah yang esa, ilmu yang esa. Pada perbuatan. Pada perbuatan, Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ini tak share dengan sesiapa. Perbuatan Allah yang esa. Nah itu. Walam yakul lahu syarikum fil mulk. Walam yakul lahu waliyyun minaz-zul. Dan tiada ada baginya wali yang menolong akan dia. Tidak ada baginya wali yang menolong akan dia. Daripada kerana kehinaan. Ya, tidak perlu. Tiada ada baginya wali yang menolong akan dia. Tak perlu kepada wali yang menolong akan dia daripada kehinaan. Artinya Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Mulia, tiada hina, tiada berhajat kepada pertolongan. Tak payah siapa-siapa tolong. Tak payah siapa-siapa bantu. Kita tak boleh hidup seorang. Nak dapat ikan sekok kena berjuta-juta orang. Ada nelayan, ada peralatan, ada mesin, ada apa dia, ada perahu, ada kap. Semua nak jadi tu, semua kena bergantung dengan orang. Nak jadi cucuk kodok sebiji pun kita seorang tak boleh jadi. Kena ada tepung, kena ada pisang, kena ada petani, kena ada baja, kena ada baja. Ada mereka, itu panjang cerita. Allah Ta'ala wahdaniyat esa. Nah itu. Wa kabbirhu takbira. Dan ta'zim olehmu akan Allah Ta'ala, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ta'zim olehmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan engkau akan sebagai ta'zim yang sempurna, yang suci. Ta'zim. Wa kabbirhu takbira. Nah itu. Ta'zim, takbir olehmu akan sebagai takbir. Nah itu. Takbir. Apa dia? Allahu Akbar. Kalau gitu, mak semayang, Allahu Akbar. Ta'zimlah Allah. Akan sebagai ta'zim. Besarkan Allah Ta'ala. Nak rokok, Allahu Akbar. Nak sujud, Allahu Akbar. Bangkit sujud, Allahu Akbar. Pas semayang sambung lagi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirlah. Nah itu, baik. Dan suci akan dia daripada anak dan syirik dan kehinaan dan tiap-tiap barang yang tiada layak baginya. Ialah Tuhan yang mustahak bagi sekalian kepujian kerana sempurna zat dan sifat dan af'alnya. Tamat juzuk yang kedua, akan datang juzuk yang ketiga. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan sekalian. Hari ini sejarahlah kita khatam sebuah tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir Quran sebuah dah khatam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatilah kita semua. Jadi tuan-tuan sekalian, macam saya sebut dulu, minggu depan cadang nak buat kenuri khatam sebuah tafsir Quran ni. Jadi fikir-fikir kalut dengan PKP lah ni, dengan SOP lah apa semua. Jadi hari ni kita lancarkan juga kutipan derma sempena khatam Al-Quranul Karim. Semua. Dan daripada duit derma tu tuan-tuan serahlah saya nak buat apa pun. Mana saya nak simpan untuk buka puasa kan, kita nak bagi apa semua tu terserah kat saya. Saya akan aturkan derma. Jadi sempena kita khatam daripada awal Quran sampai tamatnya sebuah sebiji Quran tafsir ni memakan masa 22 tahun ini. Mari sama kita bagi infak derma, mudah-mudahan keberkatan tu mengalir terus dan kita boleh beramal dengan ilmu kita. InsyaAllah pelajar-pelajar kita akan jalan. Itu. Dan saya akan aturkan untuk jadikan kebajikan wakaf derma tuan-tuan yang kita lancarkan pada pagi ini. InsyaAllah mereka jalan segera tu tuan-tuan pakat bagilah. Wallahu a'lam.